لا فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Nazir Barisan Jawatankuasa, yang dihormati Tuan Imam, yang dikasihi para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, para pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada pagi ini. Allah pertemukan kita pada satu tempat yang dimuliakan, dan insya-Allah kita berada pada satu majlis yang dimuliakan, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan ia sebagai satu taman daripada taman-taman syurga di atas dunia ini. Mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab ringkasan cabang-cabang iman. Kitab yang ringkas yang diterjemahkan daripada kitab Mukhtasar Sya'bil Iman. Ringkasan cabang-cabang iman yang menghimpunkan 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang dan dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, yang lahir pada 653 Hijrah dan meninggal dia pada 699 Hijrah. Maknanya tuan-tuan, Imam Qazwini ni umur dia tak panjang, sekitar dalam 46 tahun sahaja. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, hebatnya para ulama' ni tuan-tuan, sehingga digelar ataupun disebut para ulama' ni sebagai Al-Alim Kabir. Wal-Alim Kabir, ulama' ni besar, jismuhu saghir, walaupun badannya kecil, walaupun umurnya pendek, tetapi sumbangan dia kepada ummah sangat-sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita baca kitab dia pada pagi ini dapatlah ilmu yang menjadi jariah kepada beliau dan juga menjadi manfaat kepada kita semua, berdasarkan daripada apa yang sebenarnya diambil daripada kitab yang lebih besar. Kitab ni ringkasan sahaja tuan-tuan, diambil daripada kitab yang lebih besar, itulah kitab Sya'bil Iman lil Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, bila mana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, kata Rasulullah, hadis bersumberkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, al-imanu bid'un was-sittuna atau bid'un was-sab'una sya'bah. Kalau kita baca hadis, kalau ada kalimah au, kita kena sebut kerana ada yang ataupun syak pada perawi dia, kita kata qala. Al-imanu bid'un was-sittuna atau qala sab'una sya'bah. Iman itu kata Rasulullah ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Banyak tuan-tuan, cukup banyak. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW tak sebut ke semua cabang iman tu. Nabi bagi tahu yang paling tinggi, dan kemudian Nabi bagi tahu yang paling rendah cabang iman. Kata Rasulullah, wa a'laha au qala fa arfa'uha au qala fa afdaluha. Yang paling tinggi, yang paling teratas, yang paling terutama, la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Dan cabang iman yang paling rendah itulah al-imatatul adza anit tariq, mengambil dan membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Wal haya'u sya'batul minal iman. Maknanya bila nak temui ke mana 60 lebih ataupun 70 lebih cabang iman ni, itulah usahanya, ijtihadnya para ulama, khususnya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, sehingga menemukan daripada Al-Quran dan juga kitab-kitab hadis, lalu ditemuilah sejumlah apa yang Nabi kata 60 lebih dan 70 lebih cabang iman itu. Jadi pagi ini cuba kita lihat kitab kita ini. Kita dah masuk dalam catatan saya tuan-tuan, masjid qaryah kita ini, kita berhenti pada muka surat 30.
Baik, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis bersumberkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia seorang orang Yaman. Sebab tu dia kata Al-Yamani, Abdurrahman Al-Yamani. Nama asal dia sebelum dia Islam Abdus Syams, maknanya hamba kepada matahari. Nabi SAW tukar nama tu setelah dia beriman. Hebatnya Sayyidina Abu Hurairah ni, dia memeluk Islam agak lewat berbanding dengan sahabat-sahabat yang lebih senior. Dia beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah. Lambik tak tuan-tuan? Lambik kan? Dah 7 Hijrah, Nabi dah hijrah 7 tahun. Dan kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijrah. Maknanya tempoh masa dia dengan Rasulullah tu tak lama, hanya sekitar dalam 3-4 tahun saja. Tetapi walaupun dia hanya seorang sahabat yang agak lewat memeluk Islam di kalangan sahabat yang lebih senior, tidak menjadikan ia kurang daripada sahabat yang lain, sehingga dinobatkan dia merupakan seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi yang kita kena ambil pada hari ini tuan-tuan. Walaupun mungkin umur kita dah lanjut, walaupun kita rasa kita dah ketinggalan daripada orang muda yang belajar lebih daripada kita, tidak menjadi halangan kepada kita mengambil semangat yang ada pada Abu Hurairah ni untuk kita teruskan kehidupan kita, tuntut ilmu dan mendapatkan sebanyak-banyak ilmu yang kita boleh pelajari sepanjang hayat kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijami minan nari yaumal qiyamah." Siapa yang ditanya padanya sesuatu ilmu. Kalau kita baca hadis bila kata ilmin ni isim nakirah dengan makna umum. Tak tahu ilmu apa ni. Siapa yang ditanya kepadanya sesuatu ilmu. Kita kan hidup ni banyak orang tanya kita soalan kan. Ditanyakan tentang satu ilmu, dia kata, "Haji, saya nak tanya lah Haji." "Ya, silakan. Apa hukumnya sekian?" Tu ilmu tu. Saya nak tanyalah, macam mana kita nak sembahyang gini-gini istikharah, macam kita nak sembahyang minta apa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu soalan-soalan berkaitan dengan ilmu. Siapa, kata Rasulullah, yang ditanya kepadanya sesuatu ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan ilmu tu, maka kata Rasulullah, aljahmullahu bilijami minan niri yaumil qiyamah, nanti kelak pada hari kiamat Allah akan mengekang dia dengan api neraka Jahannam. Pertama kita kena faham apa maksud ilmu yang ditanya ni. Ini kita balik pada perbahasan kita sebelum ni lah. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama yang berkaitan dengan hukum wajib, yang berkaitan dengan hukum larangan yakni haram, yang berkaitan dengan hukum sunat, yang berkaitan dengan hukum makruh, yang berkaitan dengan hukum harus. Dan syaratnya dua tuan-tuan. Yang pertama, orang yang ditanya mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak payah jawab dan tak perlu jawab. Kalau tak tahu cakap tak tahu je. Imam Malik ditanya anak murid dia 46 soalan. Dia hanya menjawab 16 soalan saja. Selebih kata la adri, aku tak tahu. Walaupun kita faham dengan makna tawaduk ulama ni, bukan dia tak tahu. Tapi dia tawaduk. Sebab tu yang keduanya, soalan tu mestilah ada keperluan untuk ditanya. Ada orang kadang-kadang tanya soalan kat kita, soalan yang rasanya tak perlu kita jawab, kita tangguh dulu, betul tak? Kan orang tanya soalan macam-macam kan. Ada seorang kawan saya tu, dia mengajar jugalah, ustaz. Ada jemaah tanya pada dia, ustaz, dia tu, dengar-dengarnya katanya syaitan tu anak iblis ya. Betul ya, anak syaitan anak iblis? Betul lah ya, keturunan dia tu. Jadi macam mana iblis ni kahwin ya? Macam mana iblis tu kahwin? Dan bila dia kahwin? Perlu tak kita jawab soalan tu? Kita tengok keperluan dia ada ke tidak. Dan ingat balik apa yang berlaku dalam sebuah peristiwa ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar ni. Bukan mimbar masjid kita lah, mimbar masjid Nabi. Dan tiba-tiba datang seorang lelaki di hadapan Rasulullah bertanyakan soalan kepada Nabi. Yang pertama dah lah dia lambik tuan-tuan. Lambik diam-diam sudah lah. Lambik tuan-tuan, tanya soalan lagi. Tanya soalan apa kepada Nabi? Mata sa'ah, bila kiamat Nabi? Dia ulang sebanyak 3 kali sebab Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Padahal ilmu tak tahu.
ilmu kan. Man su'ila ilmin, Nabi sebut lagi, siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan ilmu itu. Adakah Nabi melakukan perbuatan yang baginda sendiri larang? Tidak. Kerana di situ kata setiap soalan itu mesti ada keperluan. Lalu habis saja Nabi bagi tahu kepada lelaki itu, waihaka, celaka kamu, ma'adatta laha, apa yang telah kau persiapkan untuk kiamat kamu. Maknanya yang lebih penting tu apa persiapan yang kita tanya ni, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat tu sampai 3 kali. Yang sebenarnya apakah persiapan kita ni untuk menuju pada hari yang dijanjikan, yaumul jamak, hari dihimpunkan, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, yaumul qiyamah, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari perhitungan. Tu yang lebih utama. Seorang guru yang mengajar anak murid dia, tiba-tiba sampai masa dia periksa tuan-tuan exam, tengah-tengah jawab periksa, anak murid dia kata susah benar soalan dia kan. Dia nampak ustaz dia terpita ke ustaz, angkat tangan ingat ke pen jatuh ke, nak tanya kertas tak cukup kan. Dia tanya, ustaz saya nak tanyalah soalan nombor 3 ni apa jawapan dia. Ustaz dia kata, mana boleh saya ni tengah periksa jawab sendiri. Dia kata, ustaz, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man su'ila ilmin fakatamahu, apabila ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, aljamahullah bi, berani dia cakap tu tuan-tuan, nanti Allah kekang mulut kamu pada hari kiamat. Macam kita duduk dalam interview lah, kita pergi interview, macam-macam interview. Kalau kita ada bidang agama, contoh macam saya pergi interview tauliah dulu 4-5 tahun dulu, dia tanya soalan agama, boleh tak saya kata, ya Allah pening soalan ni kan. Saya punya soalan tu saya ingat dia punya mukadimah soalan tu mendebarkan lah. Antara soalan dia kata, ini bukan soalan tauliah, ini waktu saya nak servis government. Dia tanya, kata kamu nak mengajar agama? Ya. Saya tanya kamu soalan, dia kata apa dia? Bukan apa dia lah, kata diam je lah. Dia kata satu hari kamu naik motor dengan ayah kamu, ataupun anak murid kamu naik motor dengan ayah kamu, dalam keadaan hujan renyai-renyai. Tiba-tiba dia berhenti belakang satu lori dalam keadaan hujan renyai, dan lori itu adalah lori yang membawa babi, dia kata. Habis-habis saja sampai sekolah, dia jumpa dengan kamu, dia tanya, ustaz perlu tak saya samak? Boleh? Itu soalan tu. Saya balikkan soalan tu pada tuan-tuan, tuan study apa jawapan dia. Nanti kita tengok macam mana. Kena ada exercise sikit lah, assignment. Iyalah, kita lalu duduk belakang lori tu, hujan renyai, ya Allah, rupanya lori tu bawa babi banyak. Sekarang dah tak nampak sangat. Dulu saya ingat tahun 80-an 90-an tu selalu kan, kita ni naik kereta dengan ayah kita, kadang risau tengok lori tu, lori ayam ke lori apa, merata atas jalan tu kan. Dulu kan senang dulu, sekarang ni dia dah ada di jalan tu kan. Jadi itu soalan. Boleh tak saya tanya pada panel tu, kata payah benar soalan ni. Saya tanyalah, yalah kalau macam tu apalah hukum dia? Tak boleh lah saya tanya kamu. Dia kata, saya tanya pada dia, ustaz, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah daripada Sunan Abi Daud mengatakan, siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu disembunyikan, aljamullahu bil jamil yaumil qiyamah. Pakat semualah gunalah hujah tu untuk dia, untuk dapatkan satu yang tidak ada keperluan untuk bertanya. Itu bukan keperluannya. Nak bagi faham lah contoh tadi, 2-3 contoh tu. Maka kalau ditanya kepada kita, termasuklah kata ulama ketika syarahkan hadis ini, dia tahu hukum tersebut, tahu hukum tu wajib, dia tahu hukum tu haram, tapi dia mendiamkan perkara tersebut. Contoh, dalam keluarga kita ni, dah tentu kita ketua keluarga. Sebagai ketua keluarga ni, kita ada tanggungan dan tanggungjawab kita. Anak-anak bujang kita yang nak akil balik, isteri kita, anak-anak perempuan kita yang telah akil balik. Kita tengok anak bujang kita sembahyang Jumaat, dah 3 kali sembahyang Jumaat, duduk dalam bilik main handphone, tak pergi sembahyang. Si ayah tahu akan hukum wajib sembahyang dia, tetapi si ayah hanya fakatamahu, hanya mendiamkan saja ilmu yang dia ada. Kata ulama, ini termasuk daripada apa yang Nabi SAW larang. Dia tengok isteri dan anak perempuan dia sembahyang pun tak berapa nak sembahyang sangat. Asyik tengok cerita YouTube drama sampai dekat nak asar habis, maghrib nak habis.
Si ayah hanya mendiamkan diri saja melihat perilaku ahli keluarga dia. Ini juga termasuk daripada larangan Nabi SAW, supaya kena bagi tahu pada mereka bahawa tunaikan sembahyang, dan larang perbuatan mereka tersebut. Apatah lagi yang benda yang sepakat seperti menutup aurat itu secara sempurna. Tengok anak isteri kita tak tutup aurat, anak-anak dara kita yang dah akhir balik tak tutup aurat, si ayah hanya mendiamkan diri lagi. Kita bimbang tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat. Nabi SAW memberikan ancaman, kata Rasulullah, nanti hari kiamat Allah akan kekang. Makna al-jamahu ni maknanya kekang di mulut. Ibaratnya seperti mana atas dunia ni kuda tuan-tuan, kalau kita nak jinakkan kuda tu, kita nak bagi dia ikut arahan kita, nak laju-laju, nak berhenti-berhenti, kita kekang dia dengan tali tu, kita masuk pada mulut dia, betul? Kan tali kuda tu bukan ikat pada leher kan, dia pada kepala dan mulut dia tu. Biasanya dia ikutlah, kalau kita berhenti-berhenti, jalan-jalan. Macam itulah ketika mana orang yang melakukan larangan daripada Nabi SAW, nanti pada hari kiamat Allah akan mengekang mulut dia dengan api neraka Jahannam, masuk api dalam mulut dia. Macam itulah gambarannya. Satu ancaman yang besar yang tidak ada tandingannya, melainkan azab yang cukup pedih daripada neraka Allah SWT. Mudah-mudahan tidaklah kita di kalangan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Selesai. Kemudian kita baca syair dan ungkapan hikmah. Anna man amila bil ilmin riwayah warasa ilmi dirayah, wa man amila bi ilmi dirayah warasa ilmi riayah, wa man amila bi ilmi riayah hudiya ila sabilil haq. 3 peringkat. Yang pertama sekali ar-riwayah, yang keduanya ad-dirayah, yang ketiganya ar-riayah. 3 ni tuan-tuan, biasa kalau mengaji hadis ni dia kata dalam mustalah hadis. Tetapi dalam kitab ini dia bincangkan tentang martabat ilmu. Apa dia? Siapa yang beramal dengan ilmu riwayah kita ni, kalau kita beramal dengan ilmu riwayah, maka dia akan naik satu martabat ilmu lagi. Sebab kita belajar ilmu ni, ayah-ayah, ibu-ibu, kita ada matlamat dia. Kita ada penghujung dia. Kita ada KPI dia. Belajar ilmu ni ada penyudahnya. Siapa yang belajar ataupun siapa yang beramal dengan ilmu riwayah. Ilmu riwayah ni maknanya menukil dan mengambil ilmu semata-mata. Belajar je. Ambil ilmu je. Cik Tok Guru belajar. Ambil ilmu saja. Cukup. Orang yang macam ni, dia akan mewarisi satu lagi, naik satu tingkatan, iaitu ilmu dirayah. Senang je nak ingat pagi-pagi ni tuan-tuan. Riwayah, dirayah. Dirayah ni maksud dia apa? Dia dapat ilmu tadi, kemudian ilmu tu didalami dan difahami maknanya. Faham kan? Contoh kita baca Quran. Baca saja Quran. Kemudian kita orang yang rajin baca Quran, maka dia akan naik lagi satu martabat ilmu dia, iaitu dia akan memahami apa yang Allah perintah dalam Quran, suruhan dan larangan-larangan yang minta kita tinggalkan, iaitu melalui kitab-kitab tafsir Al-Quran, mendalami, mentadabbur Al-Quran. Dan siapa yang melakukan peringkat yang kedua ni, iaitu ilmu dirayah, maka dia akan mewarisi ilmu riayah. Ilmu riayah ni apa? Ilmu riayah ialah dia akan beramal dengan ilmu tersebut. Itulah kemuncak kita dalam belajar ilmu tuan-tuan. Akhirnya kita belajar ilmu ni untuk apa? Untuk kita beramal. Sebab itu duduk dalam majlis ilmu, niat elok awal-awal. Niat betul-betul. Mana-mana majlis ilmu kita pergi, tak kisahlah kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, seminar ke, daurah ke, terutama majlis yang mempelajari agama kita sendiri. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu tahsini, semua. Kita niat yang keempat dia, selain daripada kita niat supaya hilangkan kejahilan kita, hilangkan kejahilan orang yang dekat dengan kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita, adik-beradik kita, masyarakat kita, kita niat supaya ilmu tu dibicarakan. Yang akhir sekali, kita niat supaya ilmu tu untuk kita amalkan. Nak faham lagi, kita lihat kata-kata yang seterusnya. Maka yang 3 martabat ilmu tadi, dia nukil ilmu, kemudian dia dalami ilmu, dia fahami ilmu, dan kemudian difahamkan ilmu, maka dia akan ditunjuki jalan kebenaran. Baik, daripada Malik bin Dinar
Malik bin Dinar ni terkenal lah. Anak murid dia paling terkenal Imam Nasa'i. Guru dia Malik bin Anas. Dia meninggal pada tahun 123 Hijrah. Lama di kalangan para salafus salih. Apabila kata dia iza talabal abdul ilma liya'mala bihi kassarahu ilmuhu wa iza talabahu li ghairil amal zadatu kibrah. Apabila seorang hamba menuntut ilmu untuk beramal, balik lanjutan dia tadi sampai ilmu riayah tadi, dia tuntut ilmu untuk beramal. Kata Malik bin Dinar, ilmunya akan membuatkannya menjadi seorang yang merendah diri. Betul tak? Orang alim dia tuan-tuan, makin banyak ilmu dia, makin tawaduk dia, makin rendah diri. Itu alim. Sebab apa? Ilmu tu dia amalkan, akan menjadikan seorang yang berilmu tu lebih lembah diri. Tetapi sebaliknya kata Malik bin Dinar, wa iza talabahu li ghairil amal, dan apabila jika seseorang berilmu, mengambil ilmu tanpa amal, selain daripada amal, maka ilmunya zadahu kibran, akan menjadikannya sombong, bongkak. Buat apa ilmu tu? Ni kita tengok kata-kata seterusnya. Ma'ruf al-Harqi, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Ilmu tadi yang menjadikan sombong tu apa dia? Kata dia apa? Iza aradallahu bi'abdi khairan fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal, wa iza aradallahu bi'abdi syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fataha alaihi babal jadal. Ingat sampai bila-bila. Kata Ma'ruf al-Harqi, seorang ulama tasawuf yang terkenal, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ingat, siapa nak bagi kebaikan kepada kita? Allah. Kalau Allah nak jadi kita orang ni baik, jadi orang mukmin yang baik, Allah bagi kita apa? Fataha alaihi babal amal. Allah akan buka kita pintu untuk beramal, lebih banyak beramal. Itu tanda kita Allah bagi kebaikan. Wa aghlaqa alaihi babal jadal, dan Allah tutup pintu perdebatan, jadal. Dia tuan-tuan, debat ni dia ada 3 peringkat. Antara peringkat dia tujuan yang baik dan tujuan yang tidak baik. Dan jadal ini antara kaedah bagaimana orang berdebat untuk menjatuhkan dan merendahkan seseorang. Itu yang dilarang dalam agama. Kan orang berdebat kan? Debat ni bagus. Orang kata debat ni, istilah Melayu debat lah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada istilah jadal. Maksud jadal ni, dia berdebat ni tujuan untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan seseorang. Kita bincang dalam bab agama lah. Itu jadal. Ini larangan. Nabi SAW sebut, tinggalkan gurau senda yang berbohong, dan juga tinggalkan berdebat walaupun dia dalam keadaan benar. Walaupun kita rasa kita betul, tapi kita tinggalkan debat. Kan kita tak mau benda yang tidak ada kesudahan. Lagi-lagi kalau debat tu syarat dia benda yang telah disepakati, tak perlu kita debat. Tak perlu debat. Benda yang telah disepakati dan diterima oleh keseluruhan secara umumnya. Baik. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan buka pintu beramal untuk dia dan menutup pintu jadal, pintu perdebatan. Wa iza aradallahu bi'abdi syarran, sebaliknya kalau sekiranya Allah ingin memberikan kepadanya keburukan, waliyazubillah min zalik, tak mau, aghlaqa alaihi babal amal, Allah akan menutup baginya pintu beramal, wa fataha alaihi babal jadal, maka terbukalah bagi dia pintu perdebatan. Kerja dia tuan-tuan, ada ilmu tetapi berdebat je. Ini Islam secara asasnya membenarkan debat, tetapi dengan cara yang berhemah, cara yang penuh adab, cara yang tidak meninggalkan dan menjadikan akhirnya kita bermusuh. Sebab tu kita tengok kadang-kadang debat-debat yang diadakan ni, terutamanya kalau kita tengok rakaman-rakaman, akhirnya kita akan tengok bermusuh semua. Hak ni kata dia betul, hak ni kata dia salah, hak ni kata dia menang, hak ni kalah. Menyebabkan seseorang tu mengatakan bahawa terbitnya bibit-bibit permusuhan. Ini dilarang dalam agama. Kita kena ingat tu. Dan kemudian disebut oleh Abu Bakar Al-Warraq, man iktafa bil kalami minal ilmi duna zuhdi wal fiqhi tazandaq, wa man iktafa bi zuhdi duna al fiqhi wal kalam ibtada'a. 2.
Wa man iktafa bil fiqhi duna zuhdil wal wara'. 3. Tafassaq. Wa man tafannana fil umuri kulliha takhallas. Kata Abu Bakar Al-Wara', siapa yang berasa cukup dengan sesuatu ucapan ilmu, dia rasa cukup setakat ilmu akidah saja, ni ilmu kalam, dia hidup dia nak belajar akidah saja, dan dia rasa cukup untuk dia belajar ilmu akidah saja. Kata Abu Bakar Al-Wara', tanpa disertai dengan zuhud, tak ada ilmu tasawuf, dan kefahaman, tak ada ilmu fiqh dalam agama, maka dia akan menjadi zindiq. Ni orang yang hanya merasa cukup dengan satu tingkatan ilmu, iaitu ilmu akidah, tanpa disertai dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, tanpa disertai dengan ilmu hukum syariat, fardu ain, fardu kifayah, maka dia akan menjadi zindiq. Zindiq ni satu kategori yang kita tak nak. Teruk daripada munafik. Ada yang menyamakan dengan munafik. Imam Malik, Imam Syafi'i kata zindiq ni adalah golongan yang menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufuran dia. Ini zindiq. Dan sesiapa yang berasa cukup dengan zuhud, cukup setakat ilmu tasawuf je. Kan ramai orang suka ilmu tasawuf, ilmu adab. Dia kata tak maulah belajar fiqah ni pening lah. Pening lah fiqah ni. Hak ni kata haram, ulama ni kata makruh, hak ni kata sunat. Pening. Kita nak semayang je, kita tak mau fikir-fikir. Dia berasa begitu. Dia kata cukup setakat ilmu akhlak dia, ilmu perbaiki diri dia, setakat tu je. Apa kata Abu Bakar Al-Wara'? Dia merasa cukup dengan ilmu zuhud, yakni ilmu tasawuf, tanpa disertai dengan fiqh, tak nak belajar fiqh, dan tanpa disertai dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, maka dia akan melakukan ibtada', iaitu bid'ah. Ini betul. Orang yang tak ada kefahaman fiqh dan tak ada kefahaman tauhid yang betul, akhirnya dia akan buat benda yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Itulah melakukan perkara-perkara bid'ah. Bid'ah dimaksud sini benda yang sayyi'ah, yang memang tak ada sandaran langsung, dan larangan itu adalah jelas dalam agama kita. Dan sesiapa yang berasa cukup dengan kefahaman dalam agama, ada pula golongan yang dia hanya setakat cukup belajar fiqh tanpa disertai dengan zuhud dan wara'. Tak ada ilmu tasawuf, tak ada adab, tak ada akhlak, tak mau belajar semua ilmu-ilmu tu, penyakit-penyakit hati, batas-batas penyakit hati, cara-caranya ubati penyakit hati, kata Imam Ghazali, wajib belajar tu, ya. Maka dia akan menjadi fasik. Dan sesiapa yang dapat melaksanakan semua tadi, kata Abu Bakar Al-Wara', takhallas, maka dia akan selamat. Maknanya kita kena belajar semualah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi kalau kita menyangka-nyangka cukup setakat ilmu tasawuf saja, ilmu fiqh kita tinggal, ilmu akidah kita tinggal, maka kita jadilah 3 tadi, sama ada zindiq ataupun pelaku bid'ah ataupun dikatakan sebagai fasik. Baik. Daripada Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, rahmatullah ta'ala anhu. Imam Hasan Al-Basri ni ulama di kalangan tabi'in yang terkenal, sangat terkenal. Tabi'in ni mana apa? Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tak pernah. Tapi mereka ni satu zaman yang Nabi iktiraf lah sebagai sebaik-baik kurun, kata Nabi kan. Khairul qurni, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian summal ladzi la yuni summal ladzi, kami kata 300 tahun pertama tu sebaik-baik kurun. Maka ini termasuk. Sahabat mereka pernah jumpa Nabi. Siapa yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, itulah para sahabat dengan 2 syarat tambahan. Yang pertama, pernah berjumpa dengan Nabi, hidup zaman Nabi SAW dan dapat jumpa dengan Nabi. Yang keduanya, beriman dengan Rasulullah SAW. Kalau setakat jumpa saja, ramai. Abu Jahal jumpa, Abu Lahab jumpa. Beriman tak? Tak beriman, bahkan memusuhi Nabi. Boleh tak kita kata Abu Lahab ni sahabat? Tak boleh. Istilah sahabat ni mahal tuan-tuan. Dalam Quran puji para sahabat dan larang cemuh para sahabat. Abu Jahal nak bunuh Nabi lagi. Itu bukan sahabat, walaupun dia hidup zaman Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi SAW.
Syaratnya beriman dengan Rasulullah SAW dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Itulah sahabat. Tetapi ada satu orang manusia, dia hidup zaman Nabi SAW, tetapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi dia beriman dengan Nabi SAW. Dua ciri-ciri ni dia ada. Sebabkan yang ketiga, iaitu dia tak pernah bersemuka dengan Nabi. Duduk zaman Nabi, hidup zaman Nabi hidup. Nabi tak wafat lagi, dia ada dah. Tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Siapa dia, tuan-tuan? Dia tak dapat gelaran sahabat tu. Siapa dia? Ya. Uwais Al-Qarni. Kisah dia masyhur kan? Dia tak dapat jumpa dengan Nabi SAW. Dia beriman dengan Rasulullah SAW kerana khidmat dia dengan mak dia, sehingga dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Nabi kenal dia, malaikat cerita tentang dia. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, pesan pada Sayyidina Umar, nanti kau cari orang ni, minta padanya doakan, padanya ada tanda di tapak tangan dia. Tidak dikenali dia di dunia, tetapi terkenal di langit. Allah dan malaikat semuanya alam ini mengenali akan Uwais Al-Qarni kerana jasanya dan baktinya kepada ibunya. Sehingga apa, tuan-tuan? Dia digelar sebagai Sayyidut Tabi'in. Tak dapat sahabat. Penghulu kepada segala tabi'in, dialah Uwais Al-Qarni. Hasan Al-Basri ni tabi'in. Penghulu kepada para tabi'in, itulah Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Kerana khidmat daripada mak dia, tak sempat dia jumpa Nabi SAW. Walaupun dia beriman, walaupun dia hidup zaman Nabi SAW. Hebat Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Baik, Hasan Al-Basri dia kata apa? Annahu marra alaihi rajun faqila hadha faqih faqala aw tadruna man al-faqih innamal faqih al-alim fi dinihi az-zahid fi dunyahi al-qaim ala ibadi rabbih. Satu hari lewat seorang lelaki depan Hasan Al-Basri rahimallahu taala anhu. Datang lalu seorang lelaki depan dia. Lalu seseorang berkata kepada Hasan Al-Basri, dia ni orang faqih. Itulah orang faqih. Istilah faqih ni kan, kalau kita baca sanad orang yang guru-guru kepada guru ni, kita ada gelaran dia kan. Faqih, muhaddis, al-alim. Dia kata pada Hasan Basri, inilah orang faqih. Kata Hasan Basri, kamu tahu ke al-faqih tu apa? Au tadruna man al-faqih? Tahu tak faqih tu apa? Siapa faqih tu? Kata Hasan Al-Basri untuk fahamkan kita jugalah. Innamal faqih, sesungguhnya orang faqih itu al-alim fi dinihi, orang yang alim dalam agama. Satu. Az-zahid fi dunyahi, zuhud terhadap dunianya. Al-qaim ala ibadati rabbih, dan mengerjakan ibadah kepada Tuhannya. Tiga-tiga sekali. Alim fiqh, tasawuf, dia orang baik, orang berakhlak, dan dia juga orang yang betul-betul faham tentang akidah dia kepada Allah Ta'ala. Itulah makna al-faqih di sisi fahaman al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, yang akhirnya, tuan-tuan, semua dah nak warm up pergi mengundi kan, kita berhentilah. Saya pun kejap lagi di SMK Bandar Rincing. Kata Malik bin Dinar, qara'tu fit Taurah, kata dia, aku baca dalam kitab Taurat. Ini Taurat yang betul, bukan Taurat yang kemudian datang seleweng dan sebagainya seperti Injil, Bible tu, tidak. Malik bin Dinar dia kata apa? Innal alima idza lam ya'mal bil ilmihi zallat mau'izatuhu minal qulubi kama yazilul qatru anis safa. Ini peringatan untuk kita lah, saya, tuan-tuan yang ada tanggungan, yang ada tanggungjawab untuk kita didik, yang mengajar. Itulah para da'i, orang-orang yang menyampaikan. Kata Malik bin Dinar, dia baca dalam kitab Taurat, innal alim, sesungguhnya orang yang ada ilmu, iza lam ya'mal bi ilmihi, dia tidak beramal dengan ilmu dia. Ada ilmu, dia tak beramal. Zallat mau'izatuhu minal qulubi kama yazil qatru anis safa. Nescaya nasihatnya akan hilang daripada hati-hati manusia seperti titisan hujan yang jatuh di atas batu yang licin. Itulah perumpamaan dia. Dia ada satu gelaran, tuan-tuan. Kalau kita baca gelaran guru-guru, dia kata
al-faqih, al-muhaddis. Satu lagi al-wa'iz. Dah dengar al-wa'iz? Al-wa'iz ni maknanya orang yang suka menasihat. Orang yang suka menasihat gelarannya wa'iz. Antaranya guru Imam Qazwini lah, dia puji guru dia dengan gelaran al-wa'iz, sebab guru dia ni suka bagi nasihat kat orang. Nasihat ni bukan nasihat saja, nasihat suruh buat benda baik dan cegah benda mungkar, itu wa'iz. Kita ni banyak suruh buat baik kan, tapi mungkar depan mata kita diam je, itu belum wa'iz. Wa'iz ni dia suruh nasihat orang buat baik, dia nampak mungkar dia cegah, itu wa'iz. Ini guru Imam Qazwini ni wa'iz. Dan Imam Qazwini dia nukilkan kata-kata Malik bin Dinar, seorang yang alim, dia baca dalam kitab Taurah, kalau dia ada ilmu tapi dia tak amal dengan ilmu dia, bila dia menasihati orang, nescaya nasihatnya itu tidak akan melekat langsung pada hati seperti titisan hujan yang jatuh atas batu yang licin. Macam tu, tak melekat, tak memberi kesan. Apa punca dia? Kerana kita yang menasihati ini tidak beramal dengan ilmu yang kita sampaikan. Itulah punca dia. Kadang kita pening, menung, kita kenapalah anak aku ni nasihat dah banyak kali dah kan. Ni waktu sembahyang ni kata sembahyang pergi surau ke masjid, dia buat tak tahu tuan-tuan. Cuba kita renung balik. Mungkin kita kena amal lah apa ilmu yang kita sampaikan. Tu. Saya ada kawan cikgu PJ. Dia ambil bahagian, saya tak sebut mana sekolah, tak sebut nama kan. Mana kita tak merendahkan orang. Dia pegang bahagian kesihatan. Dia nasihat budak-budak. Antara tema minggu tu ialah tidak merokok. Dia buat budak merokok ni bahayakan kesihatan. Merokok ni dia kata boleh menyebabkan kanser mulut, kanser macam-macam kanser. Tapi dia masuk bilik stor sukan berkepuk-kepuk asap dia. Kan dia macam mana nak sampaikan nak murid dia dengan patutlah nak murid dia tak jadi-jadi kan. Itu kita boleh anggap macam tu lah lebih kurang. Macam kita lah, kita nasihat pada isteri anak kita, semayang lah, ni dah asar, dia nak habis semayang. Tapi rupanya kita pun jenis macam tu juga. Bila tak nampak aja kita pun semayang lebih kurang. Tengok dululah ceramah ni, biar lama sikit. Dah nak asar dah. Kan macam tu kan. Sedap pula ceramah ni kan, tengok. Sedap pula cerita ni, tengok, leka. Dia kena balik kat situ sebenarnya. Inilah saya, semualah kita lah yang ada tanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang ramai. Wallahu alam. Kita berhentilah tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah pada kuliah depan kita sambung cabang iman yang ke-19, memuliakan Al-Quran. Wajib kita orang Islam memuliakan Al-Quran kerana Al-Quran itu kalam Allah dan umum mengetahui sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Taala maka dia mulia. Sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Taala maka dia mulia. Rasulullah maka dia mulia. Syahrullah, bulan Allah, maka dia mulia. Maka wajib kita muliakan. Ada yang kita kena buat, ada yang kita kena tinggal. Baitullah, Kaabah, itu mulia, kita kena muliakan. Jadi begitulah Al-Quran. Lebih lagi Al-Quranul Majid, Al-Quran yang amat mulia, dengan cara mempelajari dan mengajar Al-Quran, dan banyak lagi. Ini cabang iman. Antaranya belajar Al-Quran, sekurang-kurangnya belajar baca Al-Quran. Lepas belajar tu tuan-tuan, iaitu belajar tafsir Al-Quran, hukum hakam perintah yang ada dalam tu kita kena tahu. Yang keduanya kita mengajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ni alhamdulillah lah, tak ada masalah. Kita masyarakat kampung ni belajar Al-Quran ni tradisi kita daripada tok nenek kita, tak ada masalah tuan-tuan. Memang kita dididik dengan Al-Quran. Kalau tak mengenang air mata kan, nak belajar Al-Quran tu tak sah nama dia. Betul tak? Ingatlah dulu, kalau ayah kita, tok kita ajar kita dulu, nangis tu syarat kita baru kita pandai. Nak bagi kita pandai. Itu tradisi kita daripada dulu. Quran tu sangat penting baca. Itulah yang kita sambung hari ni. Hari ni pun tengok makin mudah. Bukan orang ajar Quran tuan-tuan, pen pun ajar orang baca Quran. Pen tu jadi cikgu kita. Tekan sini a'udzubillahi minasyaitanir. Itu punyalah nak belajar Quran tak ada masalah. Cuma nak belajar Al-Quran hukum tafsir itu saja. Lebihkan sedikit. Bila kita dah baca Al-Quran, dah pandai baca Al-Quran, kita sampaikan, ajar orang pula. Itu cara muliakan Al-Quran. Paling kurang dalam keluarga kita sendiri yang ajak anak kita baca surah Al-Fatihah. Paling kurang. Sebab apa surah Al-Fatihah? Ramai orang ambil mudah benda ni. Dia bagi orang lain ajar anak dia baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan jangan. Tak apalah kalau guru tu hajar tu, ya itu tanggungjawab dia. Tetapi kalau boleh kita sebagai ayah dia, kita lah ajar dia baca surah yang dia tak akan tinggal sampai dia mati. Selagi mana dia mendirikan solat,
sampai umur dia 50 tahun, kita dah mati lama dah dalam kubur ni. Umur dia 60 tahun, Allah panjang umur dia 80 tahun, dia baca surah Al-Fatihah, sebabnya kita ajar dia ilmu tu. Bayangkan pahala yang mengalir, tuan-tuan. Fatihah tu wajib baca dalam sembahyang. Jadi kalau kita ayah tak ambil kesempatan ni, rugi lah. Kita bagi orang lain pandai baca Quran, padahal kita ada ilmu baca Quran. Paling kurang kita semak bacaan surah Al-Fatihah dia. Mudah-mudahan dengan kita ajar dia cara baca dia betul, dan dia bawa bacaan itu dalam sembahyang dia, insya-Allah bila kita mati esoklah jariah kita yang mengalir, ilmu yang bermanfaat kekal, tuan-tuan. Jadi ambillah kesempatan tu, ajarlah anak kita sendiri baca Quran. Wallahu alam. Nanti kita sambung lagi. Aku liqul hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.